Oh gini ini. Ini kepit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ila hadrati jami'il anbiya wal mursalin alaihim wassalatu wassalam. وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan adik-adik jawatan kuasa surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, pemimpin-pemimpin setempat, ustaz-ustaz, salah-salah, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini Allah izinkan kita untuk berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan hadirnya kita dalam majlis ini akan membawa keberkatan dalam hidup kita ni. Allah berkatkan segala anggota yang Allah bagi pada kita. Allah berkatkan mata kita, Allah berkatkan telinga kita, Allah berkatkan lidah kita, Allah berkatkan tangan kita, kaki kita dan seterusnya. Anggota yang 7 itu Allah berkatkan. Bila Allah berkatkan, baru Allah bagi rahmat. Baru kita layak menerima rahmat dari Allah SWT. Bila dapat rahmat, itulah tanda Allah nak bagi syurga kepada kita. Anak kita kalau masuk syurga pun hanya dengan rahmat Allah. Bukan dengan pahala semayang tu tadi. Bukan dengan pahala wirid tadi. Bukan dengan pahala kita ngaji kejap ni. Bukan dengan pahala saya mengajar kejap ni. Tak layak lagi masuk dalam syurga. Kita hanya boleh masuk syurga kalau Allah beri rahmat kepada kita. Baik tuan-tuan dan puan, kita sambung pembacaan kita. Ada masa kita tak banyak pun. Kita masuk dalam hadis yang ke-17. Dan sudah kita baca hadis yang ke-16. Malam ini kita baca hadis yang ke-17. Harta riba wujud di merata tempat. Tajuknya, harta riba wujud di merata tempat. Di mana-mana pun riba tu tak boleh lari. Riba tu Allah haramkan. Dalam Quran Allah sebut apa kata Allah SWT dalam Quran?
wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Apa itu haram, tuan-tuan dan puan? Haram tu artinya dibuat berdosa, ditinggalkan dapat pahala, kedudukannya mesti ditinggalkan. Dengar saya lagi. Dibuat berdosa. Siapa nak dosa buat? Ditinggalkan dapat pahala, kedudukannya mesti ditinggalkan, supaya kita tak berdosa. Kalau dah dosa je, himpun dosa tu, dosa himpun, esok bila ditimbang tu dosa lebih daripada pahala. Apa jadi? Apa jadi kalau dosa lebih daripada pahala? Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah, kata Allah dalam surah Al-Qari'ah. Ya, barang siapa ringan timbangan kebajikannya, maka maknya adalah hawiyah. Dia bermakkan hawiyah. Siapa tak? Hawiyah tu apa? Wa ma adraka ma hiya. Tahukah kamu apa yang dikatakan hawiyah? Narun hamiyah. Api neraka yang bersangatan nyala. Jadi maknya, mak dengan anak tu buat dia mak. Dia peluk-peluknya. Iya ke tak? Dia cium-ciumnya. Dia lambung-lambungnya. Dia timang-timangnya. Itu mak dengan anak. Ini yang nimangnya apa? Api. Api neraka yang bersangatan nyala. Yang meluknya siapa? Api. Yang nimangnya siapa? Api. Siapa nak angkat tangan? Itu kalau dosa saja. Jadi ini riba ni sekarang ni, mau kata-kata semua golongan terlibat dengan riba. Apa saja kita beli, semua boleh dilakukan melalui riba. Nak beli tokar riba, nak beli khamah riba, nak beli motor ikut sistem riba, nak beli peti ais ikut sistem riba, nak beli komputer ikut sistem riba, nak beli wifi, hi-fi bukan wifi, hi-fi ikut riba. Cara riba yang paling senang riba tu. Kerana riba tu kita beli hansur, bayar muka kita hansur. Dia bunga sebulan 2%, 3%, riba aja, semua terlibat. Ulama pun terlibat, tok-tok imam pun terlibat, pejuang-pejuang pun terlibat. Tak boleh lari daripada riba. Kerana itu sistem yang telah diperkenalkan kepada kita oleh penjajah barat. Yang sebenarnya riba itu yang mula-mula memperkenalkan ialah Yahudi. Yahudi di kalangan mereka, dia mengharamkan riba. Mereka sama mereka tak boleh riba, tapi pada orang lain lah dia menggalakkan untuk melakukan riba. Bermula dari Yahudi lah. Merebak sampai ke Amerika Syarikat, merebak sampai ke London, sampai ke England, sampai ke Malaysia, sampai seluruh dunia hari ini. Tak boleh lari dari riba, ya. Walaupun Allah dah haramkan. Negara-negara yang mengamalkan Islam pun dia terlibat dengan riba juga sekarang, ya. Di bank-bank mesti ada cerita riba, ya? Dan sebagainya. Baik, kita baca senang. Harta riba wujud di merata tempat. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Abu Hurairah tu bukan nama dia, itu gelaran dia. Nama sebenar dia ialah Abdul Rahman bin Sakhr. Sakhr, sin khara, Sakhr. Tapi dia sangat sukakan kucing, berkenan menurut kucing. Tak boleh nak kucing dia tangkapnya, dia ciumnya, dia peluknya, dia bawa balik, bagi makan dan sebagainya. Sayang menurut kucing. Perhatikan oleh baginda Rasulullah SAW. Sangat sonok penuh dengan kucing. Lalu Rasulullah bagi dia gelaran Abu Hurairah, bapa kucing. Jadi kalau kita sebut Abu Hurairah, semua orang tahu perawi hadis yang paling masyhur. Tapi kalau sebut Abdul Rahman bin Sahab, tak apa lah dulu. Siapa orang ni? Padahal nama dia sebenarnya Abdul Rahman, Abdul Rahman bin Sahab. Tapi itulah. Dia Abu Hurairah, ya. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yabqa minhum ahadun
illa akala riba. Faman lam ya'kul asabahu min ghubarih. Pendek aja hadisnya. Penerangannya pendek aja. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Qala, berkata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bila dengar perkataan Rasulullah, apa jawab? Sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja tak siur nak jawab, dia dikira sebagai kedekut. Tak benar kan? Dikira sebagai bakhil, dikira sebagai tak kajarin, dikira sebagai tak hidung masin. Jadi bila dengar perkataan Rasulullah, apa jawab? Sallallahu alaihi wasallam. Sebutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau tak, dikira kedekut, bakhil. Orang bakhil apa kata Nabi? Al-bakhilu ba'idum min Allah, ba'idum minan nas, ba'idum minal jannah, wa qaribum minan nar. Orang bakhil itu, kata Nabi, jauh dari rahmat Allah, jauh dari Allah. Ba'idum minan nas, jauh dari manusia. Manusia tak nak berkawan dengan orang bakhil. Siapa nak berkawan dengan orang bakhil? Angkat tangan. Orang kedekut, siapa nak kawan dengan dia? Ya? Ba'idum minal jannah, jauh dari syurga. Susah nak masuk syurga, jauh no. Bila jauh dengan syurga, dekat dengan apa? Dekat dengan neraka. Wa qaribun minan nar. Jadi jangan jadi orang bakhil, kan? Kalau dia dikira bakhil, bukannya bakhil duit ya, bukan bakhil harta je, bakhil lidah tu. Bukan teruk nak nyebutnya. Rasulullah teruk nak nyebut sallallahu alaihi wasallam. Teruk ke? Mudah aja. Ada. Lagi apa? Akan berlaku satu zaman. Layak tiyanna 'alan nas zamanun, pada satu zaman akan tiba suatu zaman, satu masa, satu ketika, tidak ada seorang juga pun, seorang pun tak ada kecuali, everybody will be involved, no exception. Tahu dia cakap orang putih, ya? Nak tahu tanya cikgu Masri, itu pakar bahasa Inggeris tu. Semua akan terlibat, tidak ada pengecualian, tidak ada pengecualian. Tidak ada seorang pun, seorang juga pun kecuali, melainkan ia terlibat dalam memakan harta riba. Everybody will be involved in riba. Di bank, semua bank itu mengamalkan sistem riba. Di mana saja tempat nyimpan duit ada riba itu. Nak beli barang ada riba, nak beli tanah ada riba, nak beli harta ada riba. Semua riba aja. Udah jadi lumrah, udah jadi kebiasaan. Semua akan terlibat. Nak beli rumah, riba, ada interest. Riba tu artinya kita bayar satu benda tu ada bunga. Ada interest. Keuntungan lain tu jual beli. Ini dia ada apa? Kita minjam 100, ada interest. Sebulan berapa? 2%, 3%, 4% kan? Itu namanya riba. Paksa tu ada agreement, ada perjanjian. Semua terlibat. Pegawai kerajaan terlibat, ulama-ulama pun terlibat, ustaz-ustaz pun terlibat, ustazah-ustazah pun terlibat. Kerana kita nak beli cash tak lalu. Banyak rumah macam mana nak beli cash? Jadi sistemnya ada sistem riba. Padahal dalam Islam boleh kalau nak ikut cara Islam. Tapi tak ada yang nak memperkenalkan cara Islam tu. Jadi terpaksa libat dengan riba ini. Ya. Tidak ada seorang juga pun kecuali ia terlibat dalam memakan harta riba. Kalau ia tidak memakan secara langsung, kalau tak betul-betul makan, sekurang-kurangnya ia terkena juga debu-debunya. Dia secara langsung tak dapat, tapi sekurang-kurangnya tempiah-tempiahnya kena. Macam kena hujan je.
Hujan tu tak kena. Tapi kalau kita ada payung, tak ada kena hujan. Tapi ada tak tempiah-tempiahnya kena pada kita? Begitulah juga riba. Riba betul tak ada. Tapi sekurang-kurangnya tempiah-tempiahnya kena. Itu sistem tu dah apa itu. Sebab itu kita kalau ada dulu-dulu terlibat dengan riba, apa buat? Taubat. Taubat. Orang beli rumah dulu, apa betul lah. Taman Melayu tu, tempat saya duduk tu. Asalnya riba tu. Saya pun terlibat. Kena bayar bunga setiap bulan. Kena ansur. Orang kata ke 100 lebih rasanya setiap bulan. Kena riba tu. Baik tu sedar tentang Islam. Sedar bahawa riba tu haram. Baru kita cari cash. Bayar cash. Tapi yang dulu-dulu terlibat dengan riba. Tu saya lah, saya ngaku diri saya ni tahu. Terlibat dengan riba juga. Udah tahu benda tu haram, cari jalan nak keluar dari riba. Jadi bayar cash lepas tu. Dan sebagainya. Begitu juga orang beli mutaka cakap riba. Ada sistemnya. Bukan along aja dah. Along tu memang riba juga. Tapi ada agensi-agensi yang mengamalkan riba tu. Dia jual mutaka cara riba, jual motosikal cara riba, jual komputer cara riba, jual peti air cara riba, apa saja ikut riba. Kalau pun tidak terlibat, paling kurangnya dia ada debu-debunya kena juga sikit. Kalau tak terlibat secara langsung, debu-debunya dia jadi sikit. Nabi ngapa ni? Tapi lari. Sedangkan riba tu Allah dah haramkan. Yamhaqullahu riba, kata Allah ya. Allah membinasakan mereka-mereka yang mengamalkan riba. Wa yubi sadaqat dan menyuburkan orang yang suka bersedekah. Jadi riba ni tak boleh lari. Akhir zaman, lebih lagi akhir zaman. Semua institusi mengamalkan riba. Pinjaman kena riba, beli barang kena riba. Tambah ada pula orang yang mengatakan akhir zaman ni kita mesti terima riba. Mesti kata dia, kata mesti terima riba. Kalau tidak, macam mana kita nak memiliki harta? Nanti orang kafir yang ada harta, orang Islam tak ada harta. Kerana dia tak boleh tak beramalkan riba. Sedangkan sistem itu semua sistem riba belaka yang ditinggalkan oleh penjajah. Kita ni beratus-ratus tahun dah ditinggal oleh penjajah British, dan dia mengamalkan riba. British tu dia belajar dari Yahudi. Ini yang berlaku. Di mana-mana pun kena orang agama pun kena, orang jahil lagi kena. Jadi orang jahil tak fikir pun dosa pahala ni. Tapi orang agama pun kena. Jadi kalau dulu-dulu ada kena, kita kena cari jalan keluar daripada dosa itu. Jadi kalau ada lah, cari jalan keluar. Jangan libatkan diri dengan riba. Kalau tak secara langsung, kata Nabi tadi, kalau ia tidak memakan secara langsung, ia akan terkena juga debu-debunya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Keterangan lagi pendek. Hadisnya pendek, keterangannya pendek juga. Ditukar nama kadang-kadang tu. Nak menghalalkan riba tu ditukar nama. Dia kata tak, bukan riba tu, itu bukan bunga. Itu service charge. Ada kata, dia tukar nama service charge. Padahal riba tu ya. Service charge pun riba tu. Bubuh apa pun. Macam arak juga. Arak tu ada orang bubuh nama-nama lain. Dia bukan arak. Kata dia, bukan nama arak. Dia buat nama ini. Supaya orang mata dia tu tak nampak bahawa itu adalah arak. Itu riba. Riba tu haram, dia bubuh nama-nama lain. Service charge lah, keuntungan lah, interest lah. Dia tak sebut bunga.
Dia sebut interest, service charge, keuntungan dan sebagainya. Tapi hakikatnya apa aja riba belaka. Semuanya. Malahan nak masuk universiti pun ada tak sistem riba, tuan-tuan dan puan? Ada. PTPTN tu riba. Pelajar-pelajar universiti tu minjam duit ke kerajaan, kena bayar. Sebulan 4% ataupun saya tak tahu berapa persen, kena bayar. Kena bayar lebih daripada apa yang dipinjam tu. Pinjam 100, kira-kira boleh bayar 160 ke 180 ke. Pinjam 1000, bayar 1200 umpamanya. Saya tak tahu apa dia punya syaratnya. Tapi riba namanya, ya. Semua riba. Pinjaman kerajaan riba. Beli rumah pinjaman kerajaan tu riba tu. Sebulan 4%. Kalau pinjaman kerajaan 4%, tak ada banyak. Boleh bayar je. Memang boleh bayar. Tapi sebab itu jangan kita melibatkan diri kita dengan benda-benda yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Allah dah bagi 5 hukum. Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga sunat, yang keempat makruh, yang kelima harus. 5 hukum ni meliputi segenap aspek kehidupan. Apa pun semua ada dalam 5 hukum tu. Apa kata wajib? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti buat. Itu wajib. Sembahyang 5 waktu wajib. Menutup aurat wajib. Taat kepada ibu bapa wajib. Zakat wajib. Haji wajib. Umrah wajib. Itu wajib. Mesti buat. Yang kedua haram. Apa kata haram? Dibuat berdosa. Ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya mesti ditinggalkan. Mesti ditinggalkan. Jangan buat. Kerana hukumnya haram. Bila haram berdosa. Jika berdosa, masuk neraka. Siapa nak angkat tangan? Yang ketiga sunat. Apa kata sunat? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kedudukannya elok buat. Elok kita elok yang sunat tu. Elok. Semayang ada yang sunat. Ada yang wajib, ada yang sunat. Puasa ada yang sunat. Sedekah ada yang sunat. Zikir ada yang sunat dan sebagainya. Itu sunat. Yang keempat makruh. Makruh artinya apa? Dibuat tidak berdosa. Ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya elok ditinggalkan. Itu yang makruh. Ini tak duit yang bibi orang dengan makruh. Tak lah makruh. Kan haram makruh aja. Makruh tu Allah benci. Kalau Allah benci, cuma tak dihukum, tidak didenda, tidak diazab. Tapi dia benci. Di akhirat itu Allah benci. Bila Allah benci, Nabi pun benci, Rasul pun benci, malaikat pun benci, orang soleh-soleh pun benci. Itu kalau benda-benda yang makruh, ya. Jangan berani buat yang makruh tu. Yang kelima harus. Harus artinya dibuat atau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa. Kedudukannya tepuk dada, tanya selera. Nak buat pun sila, tak nak buat pun sila. Itu 5 hukum ni meliputi segenap aspek kehidupan. Ada je, apa saja kita buat mesti ada 5 hukum. Dia ada dalam ekonomi, ada dalam pendidikan, ada dalam hiburan, ada dalam pembangunan, ada dalam industri ada.
dalam kekeluargaan, mesti ada 5 hukum tu. Jadi kita nak buat yang wajib dan yang haram nanti. Yang wajib dan yang sunat nanti. Yang haram yang makruh tinggalkan. Yang nak buat yang wajib dan yang sunat. Kerana wajib tu mesti buat. Yang sunat tu elok buat. Yang haram tinggalkan, jangan buat. Yang makruh tinggalkan, elok ditinggalkan. Yang harus jadikan ibadah. Yang harus yang banyak kita lakukan, makan tu harus jadi ibadah. Minum tu harus jadi ibadah. Tidur tu harus jadi ibadah. Apa saja kita jadikan dia ibadah. Buang air tu harus jadi ibadah. Ada adab yang tertentu. Jadi kalau kita ikut itu, nescaya kita akan selamat. Kalau tidak, kita akan terlibat dengan riba ni. Riba tu haram. Bila haram, berdosa. Bila berdosa, kalau di akhirat besok, dosanya berat, pahalanya ringan, ke mana perginya? Pergi neraka. Tadi dah saya bacakan ayat tadi. Kita nak pahala banyak. Bila ditimbang masuk, pahalanya berat, dosanya ringan. Sebelum ayat tadi kita baca apa? Fa amma man saqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa berat timbangan kebajikannya, pahalanya banyak, dosanya sikit, dia sentiasa berada dalam keredaan Allah. Allah redha dengan dia. Nak syurga Allah redha. Nak istana, nak memahligai syurga Allah redha. Siapa tak nak kata? Nak makanan syurga Allah redha. Nak kenderaan syurga Allah redha. Apa saja Allah redha dengan dia. Sedangkan syurga tu nikmatnya ada 99% dibanding dengan nikmat dunia ni. Semua nikmat Allah ada 100%. Di syurga, di dunia ni hanya ada 1%. Nikmat dalam dunia ni 1% saja tau. Sedangkan 99% lagi Allah sediakan untuk orang-orang yang masuk syurga. Tapi tak nak kenal. Yang kita berebut dalam dunia ni hanya 1% saja. Itu nikmat dunia ni. Kekayaan dunia ni, makanan dunia ni, hiburan dunia itu 1% saja. Sedangkan Allah sediakan 99% lagi di akhirat itu. Yang akhirat. Jangan buat benda-benda yang Allah larang. Jangan buat benda-benda yang Allah murka. Di antaranya riba. Ya? Kalau boleh, tukar sistem riba tu. Siapa nyimpan duit dalam bank-bank konvensional ni, tukar. Cari bank yang mengamalkan Islam. Nah, gaji yang keluar ikut cari Islam. Tukar. Sekarang dah ada bank Islam. Alhamdulillah. Sudah ada sistem Islam. Alhamdulillah. Tak ada lagi kita bergantung dengan riba. Ini zaman ni akan berlaku ni. Tapi banyak orang tak peduli. Dia kira riba aja. Baik, keterangan. Hadis sabdaan Rasulullah SAW ini sangat jelas. Di hadapan mata kita. Kita nampak sendiri. Nak ngaji kena riba. Nak beli barang kena riba. Nak berniaga kena riba. Apa saja pun ada riba belakang. Ya? Depan-depan mata kita ni. Pada hari ini. Ya. Jadi kalau boleh, jangan libatkan diri dengan riba. Akan datang kita akan baca. Orang meminum khamar dan memakannya bukan khamar. Menamakannya bukan khamar. Itu orang minum arak tapi namakannya bukan arak. Root beer dan macam-macam nama-namanya dan sebagainya. Itu akan datang kita baca ya. Ini dah bunyi itu. Cukup sekarang itu. Sekian dulu pembacaan kita. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Apa salah? Saya mengendalikan kuliah ni, pulang ke saya. Ada siapa-siapa nak bangkang? Bangkangan ditolak. Okey. Bangkangan ditolak. Mana tak setuju pula kan? Setuju lah tu sebut. Cover lah. Objection overruled. Kata tanya. Tengok hasilnya. Bangkangan diketepikan. Ada siapa-siapa nak tanya?
Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Dah 5 kali tak ada. Tak ada tu. Alhamdulillah. Banggalah saya. Mengapa bangga? Dapat murid-murid yang pandai-pandai. Hasil dia ajar dapat. Dia ajar dapat. Dia ajar dapat. Mana nak cari? Hanya ada di Surau Al-Amin. Taman Sejahtera Kampung. Ya. Tapi bila tanya tak jawab. Alright. Sekian dulu tuan-tuan dan perempuan. Ampun maaf. Tadi saya diam kejap. Kenapa saya diam kejap? Saya kalau tengah ngajar pantang yah saya. Ada orang cakap. Dengar lalu. Bila saya tengah ngajar jangan ada siapa yang cakap. I am the only one who speaks. Ya? Yang lain diam. Nak cakap dengan saya tak apa. Ustaz, itu tak apa. You can interrupt me, tak apa. Tapi jangan ganggu majlis. Siapa bercakap-cakap dalam majlis ilmu macam ini, nanti akan dibangkitkan Allah seperti babi hitam. Tak benar? Di akhirat tu. 5 tempat Allah akan bangkitkan seperti babi hitam. Yang pertama, orang cakap urusan dunia di dalam masjid. Yang kedua, orang cakap urusan hal-hal dunia ketika Al-Quran sedang dibaca. Yang ketiga, orang cakap urusan dunia ketika majlis ilmu macam ni. Ustaz tengah ngajar dia sembang. Tak peduli Ustaz. Tak umpama Ustaz tu. Yang ketiga. Yang keempat, orang yang cakap urusan dunia di majlis kematian. Pergi di ziarah orang mati, dia cerita hal dunia. Cerita hal kerja dia lah, harta dia dan sebagainya. Dan yang kelima, orang bercakap urusan dunia ketika di tanah perkuburan. Itu 5 tempat. Tak benar kata kan? Saya nak angkat gambar. Nak masuk dalam TikTok. Ini TikTok tau. Nak TikTok saya, tulis Ibrahim Istar 46. Ada tutupan dia. Cuma saya ada. Alright, sekian dulu aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi